Hai, Assalamualaikum. So, we are back in Parenting Pedas bersama saya hari ini dengan topik anak kuat bergaduh, how to handle sibling rivalry. Tapi hari ini saya tak seorang-seorang, saya bersama idola saya, our one and only family and love guru, Ibu Rose. Silakan Ibu. Hai Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Wah, Ibu nampak berseri-seri lah hari ni. Ya, berseri-seri. Puasa ke tak puasa ni? Aduh, kalau tak puasa memang kena lebih pada di rotan dah kot. Ya. Okey, Ibu terima kasih tau Ada sebab puasa tak? puasa. Puasa. Orang muda ada sebab tak puasa. Ada sebab lah, tapi hari ni puasa lah Ibu. Okey. Walaupun nampak excited tapi sebenarnya puasa. Okey. Ibu, terima kasih tau sebab bersama saya hari ni dalam Parenting Pedas tu diluangkan masa kan. Sebab Ibu kan sibuk kan. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, Ibu, last kita jumpa 2018 kan, betul tak? Betul Adli. Lama betul dah tak jumpa Ibu ni. Aku cakap Ibu, kalau dah tak ada nanti ada dengan sambung perjuangan ni. Ibu ni tak habis-habis tahu dengan ayat tu. That was the day Ibu cakap tu. Ya. Tak faham Ibu ni kenapa. Ibu dah 60 saya nak masuk 61. Ya. Tapi Ibu masih diperlukan Ibu. InsyaAllah Ibu. Okey Ibu, kita tak nak buang masa. Hari ni topik kita, sebenarnya kan Ibu, topik ni saya dah lama sangat nak bawa. Tapi tak sempat-sempat dan mungkin tak ada pairing yang betul-betul ahli lah untuk bercakap tentang sibling rivalry ni. Sampailah berpeluang nak live dengan Ibu ni, Ibu pun cakap best tajuk tu kan, sibling rivalry tu. So, Alhamdulillah hari ni berpeluang cakap pasal topik ni. Sebab topik sibling rivalry ni, saya rasa macam every time saya buat Q&A kan, mesti ada soalan Ibu tentang anak bergaduh lah, berebut mainan lah, anak dengki, abang dengki dengan adik, adik dengki dengan abang kan. Ada tu adik bully abang pun ada juga kan. Macam-macam isu adik-beradik ni. So sebagai ibu bapa, especially ibu bapa muda lah kan, yang darah muda ni, dia cepat stres. Dia cepat pening bila anak-anak ni macam tak boleh nak berdamai dan sebagainya kan. Tapi orang kata itulah sebenarnya lumrah adik-beradik. Betul. Macam Ya, sebab sebenarnya pada usia kecil tu mereka masih belajar macam mana nak berinteraksi. Sebab usia yang boleh mereka memahami perasaan orang lain adalah melebihi 3 tahun, Adlil. Bawah tu mereka tu cuma sedar diri dia orang je dekat dalam dunia. Orang tu sampai ke besar macam tu kan. Kan? Betul. Dan orang cakap adik-beradik ni lagi kerap spend time, lagi kerap gaduh. Yelah. Bila tak jumpa, rindu pula. Sebab dia nak adjust, nak menerima pendapat, nak bertolak ansur. Semua itu memerlukan kita kata skill lah. Skill yang perlu diasah. Jadi mak ayah ni jangan cemas sangat kalau tengok anak tu pelawan mulut. Apa yang kita nak kena leraikan adalah kalau dah mula nampak kasar, dah mula macam fizikal lah. Masa itu perlu jarakkan mereka. Sangat penting sebenarnya sebab macam mana pun mereka sedang belajar untuk adjust diri mereka. Utama yang ibu cakap ni yang kecil lah, umur 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah, even teenagers kan, they are learning bagaimana mereka nak bertolak ansur dengan yang lebih kecil tentunya. Namun sekiranya kita hidupkan suasana dalam rumah tu senantiasa kita macam acknowledge bila mereka tu boleh buat benda yang baik dan kita sendiri tak memulakan tak initiate permusuhan di antara mereka tu,
Contoh, jangan kawan kakak tu, kakak adik cakap ibu. Contoh. Betul. Itu yang boleh memulakannya. Selalu kan kita, jom kita mandi. Tak usah kita biarkan abang tu dia tak nak mandi. Biarkan adik tu dia tak nak mandi. So, kita ni tanpa kita sedar dalam contohnya kita nak membagi motivasi ni jadi keadaan macam tu lah. Jadi yang mendengar cakap ibu tu dengar cakap mak dia tu rasa macam dia sayangi. Yang tak nak dengar tu rasa macam dipencilkan. Jadi macam tak dirasa disayangi. Kalau lagi banyak benda tu berlaku, maka dia akan tingkat menjadi satu keadaan yang mana yang sering marah tu akan dibuli. Senantiasa melakukan benda yang menjadikan orang lain marah sebab dia tak tahu how to behave otherwise. Wah, ibu, baru-baru start je dah pedas ibu. Tanpa ibu terlupa nak, ibu tak bawa cili hari ni. Bulan puasa ni, Adlin, tak boleh makan cili banyak sangat. Pagi-pagi bangun perut sakit sikit. Tapi hari ni kena buat parenting pedas. Dalam live boleh ibu bawa cili. Macam tak boleh. Ibu, hari tu kan, sebelum, yelah sebab kita nak bawa topik ni hari ni kan, so saya buatlah some reading on sibling rivalry ni. Ada seorang pakar psikologi tu, dia cakap betapa normalnya sibling rivalry ni, perselisihan faham antara adik-beradik ni, purata adik-beradik bergaduh dalam masa sejam 8 kali dia cakap. Itu normal. So kalau ibu bapa yang tak boleh nak hadap anak bergaduh mungkin sekali dua ni, maksudnya itu biasa je lah tu. Itu suam-suam kuku je baru. Kena tambah sorak lagi. Kena tambah lagi kan, belum cukup. Sebab ibu cakap macam ni, sebab ada seorang isteri tu dia komplain pada suami dia ke ataupun macam mana ya, ada suami komplain pada seorang guru, kata rumah dia sikit, ada keluarga dia duduk dan sebagainya. Jadi guru tu kata bawa masuk lembu dia duduk sekali kat situ. Lepas tu dia buat lah. Lepas tu dia datang lagi kata lagi sempit apa semua. Lepas tu dia kata bawa masuk kambing dia pula. Lepas tu bawa masuk ayam dia semua. Lepas tu dah habis tu datang juga lagi sekali. So kata sempit apa semua. Okey, bawa keluar ayam. Lepas tu bawa keluar adik. Rumah dia kosong. Tak ada lain teguran je. Sebenarnya tak, cerita tu betul, ibu ada terbaca, tapi yang mengenai tambah seorang lagi tu mungkin bukanlah dia punya solusi. Namun kadang-kadang bila kita lagi ramai ni pandai pula kita nak adjust, nak menguruskan. Sebenarnya semua tu memerlukan kita mengurus emosi kita tu, Adlin. Kadang-kadang kita yang rasa macam bila anak bergaduh tu kita rasa something wrong with us. Ataupun something wrong dengan anak-anak tu. As you said lah, pakar psikologi pun mengatakan bahawa perselisihan faham. Kadang-kadang dia kan anak ni kan yang 4 tahun, 5 tahun ni kan, dia tengok toys adik dia rasa macam toys adik dia lagi best, adik dia pula tengok toys dia rasa lagi best. Jadi dia orang nak adjust macam mana dia orang nak nak boleh terima satu sama lain tu bertolak ansur, memerlukan boleh ibu tengok benda ni memang boleh berlaku. Alhamdulillah ibu tengok dalam cucu-cucu ibu ni, bukan nak puji cucu ibu sebab apa, ibu tengok memang ibu tengok dia orang bertolak ansur. Yang baru 4 tahun ada adik baru setahun tu jaga adik dia. Jaga adik dia. Lepas tu dia ceritalah Ismail cucu ibu ni, dia jaga adik dia. Adik dia Shirsha, nama dia sebenar Afia. Afia ni kalau bangun tidur dia nak minum susu. Jadi Ismail tu suka dan botol susu adik dia. Dia boleh dia minum cawan tapi dia suka botol susu adik dia. Dia suka minum. Bangun pagi dia suka minum dengan dalam botol susu adik dia. Tapi dia tengok si adik dia ni tengah nak susu. Jadi dia cakap, Mama, dia panggil Shirsha want milk. Jadi mak dia tengok lah. Bila mak dia tengok, mak dia tahu yang dia pun teringin.
Lepas tu mak dia tanya, do you want milk? It's okay, Shirsha first. Oh, wow. Lepas tu dia minum, tunggulah adik dia minum, dia gosok kepala adik dia sampai adik dia minum habis, lepas tu barulah dia minum. How is this possible? Ya. Boleh. Sebab ini yang kita kena faham, kita sebagai bapa ni kita mendulukan perasaan menghormati anak itu punya keinginan dalam diri dia. Jadi kita faham dia. Kita bagi dia rasa macam mana pun, kalau dia macam bila Ismail tu dia sacrifice diri dia untuk dia punya needs untuk Shirsha, mak dia acknowledge. Thank you Mayen, bagi dia Mayen. Thank you Mayen. Tolong bagi adik dulu. Jadi dia tahu the right behavior berbanding dengan wrong behavior. Selalunya kita akan cakap kalau dampak bergaduh kita terus marah. Masa dia orang baik kita tak bercakap. Ya, betul. Kan, jadi itulah insyaAllah. Betul Ibu. Wow, saya rasa macam tertampar pula bila Ibu cakap. Bila bergaduh kita marah. Bila dia orang baik we always catch them when they are wrong only. Yes. Kita tak highlight pun bila dia orang buat benda betul. Kan? Yes. So sebenarnya kadang-kadang kita secara tak sedar kita sebenarnya yang trigger that sibling rivalry tu. Sebab kita repeat benda tu, jadi ni dari sign dia pun anak ni kita juga ada activating system kat belakang ni. Okay. Kita ni nampak dia buat jahat je, buat benda yang tak betul je. Jadi kita dah bagi instruction pada mind kita untuk buat benda tu. Jadi anak pun dia bagi instruction pada diri dia bahawa kalau dia buat benda tak baik, mak dia akan nampak. So dia pusing-pusing macam tu, dia enhancing one another. So apa yang kita buat, kita shift je. Shift bila masa dia tengah main baik-baik tu kata, wow bestnya anak mama main baik-baik, thank you. Ada pula yang kata, Adelaide jangan puji nanti kan orang bergaduh. Itu sebenarnya adalah kepercayaan Karol. Oh ya? Betul. Bila kita puji mereka, jadi mereka anak-anak dia suka je kena puji sebenarnya. Tapi kalau dia dah sampai pada tahap dia tak suka kena puji, dia akan awak kejap lagi saya bergaduh lah. Sebab dia dah dengar benda ni. Contoh, penat tak kita dengar, mainlah ketawa lah banyak-banyak, kejap lagi menangis lah tu. Kan, jadi itulah benda-benda yang kita experience kena careful lah insyaAllah. Ibu ada timbal balik suara apa tu? Ada suara Kalau ibu dengar ke? I think we pakai ni lah kot. Okay, kejap Ibu. Sekejap, tak boleh pakai ni. Sama tu, sambil-sambil tu ibu jawablah soalan ni ya. Siti Nur Akmal kata, macam mana ibu kalau anak selalu mengungkit kata asyik kakak je tolong adik? Kalau ada anak yang macam tu, saya cakap macam ni je dengan dia. Terima kasih kakak sebab sekarang ni kakak tunjuk contoh yang baik untuk tolong adik. Nanti adik belajarlah dari kakak macam mana nak tolong kakak pula atau nak tolong adik dia pula. Jadi kita acknowledge benda tu sebagai satu contoh. Ya, sebab anak-anak tak faham bahawa dia ni sebenarnya adalah contoh pada adik dia. Selalunya lah kalau usia dia masih muda kan. Jadi bila dia komplain macam tu, kita raikan. Maksudnya the word is bukan rai, the word is hargailah, acknowledge lah dia punya paksaan hati dia tu. Jadi apa yang kita cakap adalah kita terima kasih kerana dia cakap dan kita betulkan. Maksudnya kita betulkan supaya dia shift pandangan dia. Oh sekarang ni dia tolong adik ni satu benda yang baik. Nanti adik akan belajar daripada dia. Jadi dia sekarang dia tahu apa maksud menjadi kakak yang lebih tua daripada adik. It is leadership lah. Leadership in training lah tu. Betul. Wow. Ibu, saya teringat Ibu pernah cakap kat saya sebelum ni yang kalau kita ada 4 orang anak, yang perlu kita fokuskan dulu adalah
anak sulung tu, sebab nanti yang sulung tu dia akan jadi ejen kasih sayang kita kepada adik-adik dia. Sebab Betul? kita tak mampu untuk bagi ramai-ramai serentak. Kita tak mampu, tapi nanti kakak dia akan jadi ejen kita untuk sebarkan kasih sayang tu. Which is sangat powerful saya rasa. Betul tu. Dalam masa yang sama ibu betulkan sikit pada Adlil, kita mampu bagi kasih sayang pada 10 orang anak pun at one time. Okay. Kita mampu, ya. Kalau tidak Allah tidak akan datangkan 10 orang anak pada kita. Betul. Kalau kita ada 2 orang, maksudnya kita mampu untuk 2 orang. Dan dengan 2 orang ni cabarannya lebih besar daripada orang yang punya 5 orang anak contohnya. You are given the right amount and the right dosage of cabaran yang kita kena lalui, ujian yang kita kena lalui. Jadi yang yang kita kena buat anulah. Jadi betul apa yang Najah kata kerja Adlil ke Najah. Sebenarnya bila kita bagi anak sulung itu, maksud dia macam ni tau. For example, anak sulung tu dia merasa diri dia dikasihi, diri dia dihargai. Terutama kalau dia buat satu benda yang kita rasa benda tu tak betul, tapi instead of marah depan dia, depan adik-adik, marah dia, kita betulkan dia di belakang. Sebab dia nak memimpin adik-adik dia. Kalau dia nak memimpin adik-adik dia, kita marah depan adik-adik dia, di mana dia ada di authority. Gitu juga suami yang suka marah isteri depan anak-anak. Exactly. Pedas juga ni. Pedas ibu, pedas. Dan isteri yang menengking suami di depan anak. Jadi that is why benda ni respect tu sangat penting. Dan kita sebenarnya bila kita didik anak kita bukan untuk siapa betul siapa salah, tapi sebenarnya kita nak membawa ke mana. Ya, kita nak membawa anak-anak kita tu ke mana. Kadang-kadang pemikiran kita pun tak semuanya betul. Betul? Kita kena sedar lah. Kadang-kadang anak tu, ini satu perkara yang ibu nak bagi naik sikit. Boleh tak? Boleh. Parenting pedas ni, nak bagi naik sikit. Kadang-kadang kita rasa anak itu bercakap adalah daripada dia. Tetapi kadang-kadang dia bercakap adalah daripada ilham yang disampaikan kepada dia dan melalui dia itu sampai pada kita. Yes, wow. Itu ibu kata, orang yang boleh berfikiran tinggi sikit, dia faham maksud ibu ni. It is just a conduit, alat. Betul. Sebagaimana seorang anak umur 11 tahun membetulkan Saidina Umar radhiyallahu anhu, pada ketika itu baginda adalah seorang Amirul Mukminin, pemerintah. Tapi anak yang 11 tahun dia betulkan dia. Tetapi dia memahami bahawa itu adalah daripada Allah SWT, membetulkan kesilapan dia. Ibu tak ingat exactly apa perkara yang dibetulkan oleh anak tu. Ya, betul ibu. Jadi kadang-kadang anak tu kata, Mama tak adil lah. Cuba kita fikir ke mana kita tak adil. Kemungkinan betul kita tak adil. Kemungkinan kita tak dapat sampaikan dia tentang apa yang dia rasa tu. Contohnya, kalau dengan anak sulung kita marah lebih. Pada budak tu baru 5 tahun. Tak banyak. Betul. Dia teralpa jaga adik dia. Kita expect dia boleh jaga adik dia macam kita yang dah berusia. Ibu bagi contoh kadang-kadang. Kenapa adik menangis? Tiba-tiba marah kakak. Jadi this can cause the sibling rivalry tu. Kalau tak ada adik lagi best. Ya, dia rasa macam tu. This kind of thing. And bila dia jadi remaja, dia akan harbor this feelings because masa kecil, masa dia baru 5 tahun, 6 tahun tu benda tu cuma di dalam diri dia. Tetapi bila dia dah remaja ni adalah satu fasa yang sangat perlu dijaga kerana pada ketika itu hati memberontak. Yes, betul. Dan dia bermula pada usia 11 tahun, 10 tahun untuk anak perempuan about 9 years old, is preteens. Dia dah mula, dan you can see that sometimes dia rebel dengan kita sebab pada ketika itu apa yang ada di dalam hati dia tu dia dah boleh lash out. How exactly it happen? Sebab it is a kombinasi dari segi apa yang berlaku dalam badan dan pemikiran dia semua. And then pada ketika itu yang kita sebelum dia jadi remaja tu kita kena
banyak bercakap dengan dia tentang hati. Bagaimana Ya. dia menjaga hati dia, terutama bila dia apa namanya dah remaja. Kadang-kadang perasaan marah pada mak tu pada masa usia dia 6 tahun, dia marah pada mak tak sama usia dia 16 tahun. Ya, betul. Jadi Lain dengan lain peringkat lain ilmu yang diperlukan Ibu. sebab pada ketika tu dia dah ada peer pressure. Yes, Yes? betul. Dan dia akan berkawan dengan orang-orang yang bercakap tentang keburukan parents. Sebab apa? Dia ada magnet dalam diri dia tentang dia tak suka parents dia. Dan dia Yes. akan mencari orang-orang yang begitu. Ibu rasa ilmu yang ibu cakap ni dalam sikit tapi tak apa kot ya. Bolehlah tak kita Betul. Sebenarnya kalau nak lebih dalam lagi, sebenarnya ada lagi banyak yang best yang Ibu share dalam Ibu punya audio class tu, Parenting Bijak Pro tu. betul. I love that class so much. Nanti kita akan share lah Ibu lebih lanjut tentang kelas tu. Macam mana Ibu boleh macam ni Ibu tackle different age kan, age range anak kan. Sebab peringkat umur yang berbeza ni masa umur 6 tahun ke bawah, lepas tu masa sekolah rendah, lepas tu dah masuk sekolah menengah. Ilmu yang diperlukan lain-lain sebenarnya. Dan kita sepatutnya kena catch up. Kita yang kita kena catch up dengan anak punya perkembangan tu kan. Ibu. Kita jangan catch up. Adilil, jangan catch up. Jangan catch up. Dia punya strategi depan pada tu. Kita lebih advance. Sebelum mana nak handle anak 15 tahun. Yes, betul. Always ahead daripada anak. That's why you boleh cakap pada anak apa akan berlaku pada umur dia 16 tahun. So you need exactly, betul. Selalunya kita penat. Itu yang penat bila kita cakap, kita penat sebab kita kena anak kita dah belakang anak. Dah masuk perangkap dah. Jadi kita nak betulkan ni. Cuba kalau kita dah cakap pada anak, sampai sini akan jadi gini, sampai sini jadi gini. You kena buat macam ni. Jadi dia kalau dia nak buat pun dia boleh, oh betul lah mak kata itu. Nampak tak? Jadi deras pada kita tu lagi kuat sebab dia akan buat silap 2-3 kali. Lepas tu dia kata, tak nak lah. Mak lagi faham rupanya. Jadi dia akan bertanya. Macam tu lah. Never keep it's always ahead. We must always prepare ourselves lah sebelum anak sampai. Parenting Bijak Pro tu ibu cakap daripada 0 hingga 17 tahun. Ya, itulah. Okay. Nanti kita akan share lebih lanjut lah tentang kelas tu, macam mana nak dapatkan apa semua. Ibu, kita nak ke belakang sikit Ibu. Sebenarnya Ibu dah jawab semua soalan saya. Ya. Dan saya setuju sangat. Soalan diorang ni kot. Banyak soalan ni. Bagus Ya, betul. Okey, kejap lagi Ibu. Dan saya setuju dengan bila Ibu cakap tadi, anak tu sebenarnya adalah didikan terus daripada Allah sebenarnya. Dan kadang-kadang kita rasa kita ni mendidik anak. Tapi sebenarnya anak tu Allah turunkan ilham mendidik kita. Ya, betul. Tepat sangat. Okey, Ibu cakap nak tengok soalan kan? Kita tengok soalan. Okay, mungkin kita tengok soalan ni lah Ibu. Daripada Maisara Yusof ni. Ibu, macam mana ya Abang Sulong suka usik adik perempuan dia? Dia hanya anggap nak main dengan adik. Yang si adik tak suka diusik, menjerit-jerit. Yang mana satu nak betulkan, adik ke abang? Macam mana ni Ibu? Very good soalan ni. Ibu suka soalan macam ni. Sebab apa dia real life. Yes. Jadi sekarang ni adik tu umur berapa, abang tu umur berapa. Kena cakap dengan ibu lagi senang, lagi direct, lagi terperinci ibu pergi. Kalau abang ni dia suka ngusik, sebab kalau dia lelaki dia memang suka sangat ngusik. Betul lah tu. Abang Sulong suka usik adik perempuan. Yang perempuan ni positif. Jadi si abang ni nak berkomunikasi dengan adik dia, nak membina relationship dengan adik dia hanyalah dengan cara mengusik. Itu cara dia tunjuk sayang. Word of affirmation bagi si abang tu. Kan ada 5 bahasa kasih sayang. Okay, betul. Bahasa kasih sayang, itu gifts, act of service, iaitu suka tolong-nolong, lepas tu physical touch, pegang-pegang, lepas tu word of affirmation macam ni, dan juga physical touch ni juga ni, ngusik-ngusik ni. Lepas tu satu lagi adalah quality time. Jadi si abang ni dia nak cakap dengan adik dia sayang adik dia. Tetapi dia cakap dengan musik lah. Itulah. Jadi sekarang ni kita kena jadi referee. Jangan tegur abang di depan adik.
Pergi kat belakang sembang dengan abang. Abang, adik tu dia tak berapa suka, dia tak faham. Itulah cara nak menunjukkan kasih sayang. Dia tak faham kalau abang sayang dengan dia. Apa kata abang ubah cara? Apa cara yang rasa adik akan suka? Contoh, buatkan benda untuk adik. Mungkin si adik ni act of service kot. Ataupun bagi hadiah comel-comel kat adik. Lukis-lukis benda bagi kat adik sebab it is gift. Jadi monitor lah benda macam tu. Jadi si abang akan tahu dia dapat cara nak bagi adik dia tahu adik dia sayang dia. Dia sayang adik dia. Sebab dia dah biasa dengan menengok adik dia menjerit tu jadi satu kesukaan bagi dia. Biasa tak zaman sekolah, ini pun nak cerita ni. Kalau kita dah lupa, you ingatkan. Ingat tak zaman sekolah-sekolah rendah, budak lelaki suka sangat bagi budak perempuan marah. Ya. Sampai nangis. Yang paling suka dengan kita tu yang lagi suka bagi kita marah. Betul tak? Betul. Sebab itu rasa kasih sayang dia. Dia ingat dengan cara kita marah pada dia tu, kita menunjukkan sayang dia menunjukkan. Tak faham kan? Jadi dia tak faham sebab dia belum belajar. Jadi kita kena belajar. Betul. Okey, Ibu, ada satu lagi soalan yang famous juga ni. So kita layanlah satu lagi sebelum saya bagi soalan saya pula. Okey. Zaris Sofia, kalau ada dua anak lelaki yang lebih kurang sama besar, selalu berebut mainan sama, kena beli dua mainan sama ke? Macam mana? Ni famous juga ni soalan ni. Ni test and measure. Kadang-kadang beli yang sama, kadang-kadang beli yang lain. Sebab kalau yang sama dia akan nampak yang lain juga. Betul. Dia akan nampak yang ini ada sikit lain. Jadi dia are learning how to dia it come from the place of rasa. Kalau anak tu masih kecil, it come from the place of tengok, bila dia tengok adik dia main seronok, dia nampak permainan tu yang ada seronok. Yang seronok. Nampak tak? Walaupun permainan tu sama. Jadi benda ni kena dipupuk sayang. Itulah perjuangan ibu bapa. Membina akhlak ni. Kalau tidak dah besar ni, tu yang asyik terjah face orang, keluar kata-kata pedas lah. Pedas parenting, pedas sendiri-sendiri. Jangan nak sibuk nak bagi orang lain Betul. nampak salah kan. Jadi sebabnya apa, dia tak belajar how to handle perasaan dia melihat orang lain punya happiness. Ni satu apa kan, kasihan tak setengah orang kita post benda-benda kita tak ada niat pun nak tunjuk apa-apa, je post happy je, tapi dia rasa macam itu mencabar dia. Sebab betul. Jadi last tak payahlah post apa-apa kan. Tapi adalah juga yang lebih-lebih sangat, itu memang ada. Namun tapi ada yang setengah tu dia post saja, dia nak happy, lepas tu kena kutuk lah sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam hati tu ada masalah. Tapi dalam hati tu ada masalah. I'm not saying buat kalau 5 years old semua, they are learning how to handle that. Cemburu ke, rasa macam cemburu ni, mungkin budak-budak ni tak adalah rasa cemburu. Cuma dia rasa macam orang lain tu lebih best. Lepas tu kita letak perkataan, kamu ni suka sangat cemburu dengan adik. Dah, itu cemburu punya. Okey, saya ni seorang yang suka cemburu pada orang lain. Kita validate pula apa yang dia rasa. Jadi ada hati ni, habislah kita kat situ. Betul. Ibu banyak cakap pasal umur tau Ibu. Sebenarnya kan, peringkat umur yang paling mencabar lah bila kita nak menghadap sibling rivalry ni. Adakah dia memang sentiasa ada sampai anak tu remaja 20-an dan sebagainya, atau dia berlaku pada fasa yang paling mencabar ni mungkin 6 tahun ke bawah je. Lepas tu dia makin baik ke macam mana? Dia mencabar ni pada usia, dia sebenarnya sibling rivalry ni dia sampai ketua kan dia. Okay. Dia tak ada satu ya, ibu bapa kena pegang ya. You can do as much as you can. However, still hati anak-anak you. So jangan semuanya atas your shoulder. Kadang-kadang mereka sendiri tak, bila mereka dah umur besar, sibling rivalry masih ada. Pada usia anak 30 tahun, 40 tahun masih ada. Kalau dia tidak dapat memaafkan, dia tak nampak kebaikan orang lain, dia tak nampak semua, dia akan ada perasaan itu. Perasaan hati ni itu yang pentingnya. Macam puasa ni.
Ke tu disebabkan oleh sibling rivalry masa dia kecil tak di-tackle dengan baik sampai dia macam melarat? Can also be. However, if you already reach, kalau you dah usia 30 tahun, 20 tahun lebih, you nak fikir ke semua benda-benda yang your parents buat selama hari ni, you nak simpan ke dalam hati, ataupun you want your life to be miserably less. Maksudnya happy, maksudnya rasa ringan. So at this point, whether you want to live dengan keadaan macam tu ataupun you want to let go. Maafkan ibu bapa yang tersilap, yang banyak tak ada ilmu ni. Kita pun bila kita jadi ibu bapa, kita akan buat banyak silap. Ya Allah, Adli ibu ni Ramon 61, masuk 61 tahun. Belum 61, baru 60. Okay. Jadi ibu tengok balik my life kan, tengok dengan apa ibu buat dengan anak. Memang ibu nampak kesan sebab ibu seorang yang mengkaji tentang the development of behavior, manusia. Kan. Ibu tengok all the things that I did wrong dengan mereka apa semua kan, and how that has caused certain thing in them. Apa ibu boleh buat? Adalah bersolat taubat. Solat taubat. Sebab solat taubat ni bila kita solat betul-betul, kita ampun dengan Allah SWT dan kita bercakap daripada hati kita kepada hati anak yang kita lakukan kesilapan tu. Apa yang itu adalah Allah stop segala keburukan. Macam sebab keburukan ni dia macam bercambah-cambah. Disebabkan satu kesalahan kita terhadap mendidik anak, dia bercambah-cambah. Boleh menyebabkan civil library dan sebagainya semua ni. Jadi bila kita dah sedar tu, kita sendiri ambil tanggungjawab semayang solat taubat. Jadi dia akan terhenti dan kita pula pun sama kalau kita dah usia lebih pada 30 tahun, 20 tahun, 20, ibu katalah dalam 20 tahun tu kalau you dah seni. Bila you rasa ada perasaan tak senang hati dengan ibu bapa, you solat taubat dan you pegang benda tu sebab you dah besar. Jadi insya-Allah bila kita jadi parents tu, kita lagi ringan. Kita nak bawa tu, kita tak ada macam tiba-tiba marah anak, marah benda yang marah tu sikit sangat, anak tu tumpah air je kot, umur 5 tahun. Tapi kita punya marah tu macam anak tu buat satu benda yang sangat besar. Sebab marah tu sebenarnya dia dah jadi satu yang besar. Dia snowball, dia gestalt, dalam bahasa Inggerisnya dia gestalt, dia melekat-lekat. Dia melekat-lekat benda tu. Jadi itu yang kadang-kadang marah tu boleh jadi sampai pukul. Tu satu point yang mana kita marah tu, lepas tu kita dah tak sedar dah. Ya, betul. Already, fully. Itu yang bila kita sedar je kita nak marah, tarik nafas, istighfar banyak-banyak, kalau boleh bergerak daripada tempat tu. Sebab tempat, kenapa bergerak? Kerana the state of our body, dia ada dua cara nak handle. Satu, pemikiran. Kedua adalah pergerakan badan. Dua. Jadi that's why kalau kita tengok dah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa sekiranya kamu marah, kamu sedang berdiri duduk. Kalau tak dalam duduk masih marah, baring. Kan sebab apa the state, keadaan badan kita, marah tu state kan, feeling and state. Because emotion can cause state. Jadi state kita tengah marah masa tu. So kalau kita duduk kat situ, kita masih marah lagi, so walk away. Pergi cari air. Beristighfar, cari air, baca doa. Yes, because that is, itu orang kata, setengah orang kata, tapi tak boleh nak kontrol ibu. Ibu kata boleh. It requires you say no to yourself. Jadi Allah takkan nak jadikan kita ni sampai kita tak boleh. That's why dia adakan istighfar tu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Istighfar pada ni, minta perlindungan daripada Allah. Jangan kata tak boleh kontrol. Jangan kata perkataan tu. Sebab kita memberikan big license pada syaitan untuk overtake kita. Daripada vocabulary kita. Apa yang kita kata? InsyaAllah saya berusaha untuk kontrol. Sebab ya Allah mudahkan. Jadi itu yang kita minta. Kataan yang kita ulangkan supaya reticular activating system kita akan mencari benda-benda yang membolehkan kita mengatasi benda tu. Ya, betul-betul. Sangat indah, sangat cantik. Betul ibu. Kunci dia conscious dia kat situ. Yes. Sebab
Contohlah orang kata, oh, saya nak sabarlah, nak tenanglah, nak tambah ilmu lah. Kalau kau tak conscious dengan situasi, dengan your state of mind pada ketika itu, pada emosi you sendiri, ilmu lah macam mana ilmu pun, you takkan ingat pada masa tu if you are not conscious on what is happening. Yes. Betul tak? Akhlak ni is something yang kita boleh build. Sebab akhlak dia adalah menjadi, dia bermula dengan thoughts, lepas tu menjadi words, menjadi action, menjadi habit, menjadi karakter. Akhlak ni adalah di dalam karakter itu. Dan dia terbina dengan thoughts. Jadi di mana kita nak kawal? Dekat thoughts. Yes. Thoughts. Macam mana nak kawal dia? Jangan duduk dengan orang-orang yang suka cakap benda negatif. Jangan kita mengeluarkan kataan yang negatif. That's why dalam page ibu, kalau ada orang bercakap benda negatif je, benda ataupun benda-benda yang bahasa yang tak elok, ibu akan hide ataupun dan ibu akan beritahu, bagi warning, dan ibu akan block. Sebab ibu jaga page ibu tu, anak-anak yang dalam page ibu tu semua mahukan kedamaian. So, kalau orang yang masuk tu tak tahu, ibu ibaratkan dia macam rumah lah, ataupun macam satu kawasan yang besar yang mana anak-anak ibu 260,000 lebih orang ni, ribu orang ni masuk dalam tu, mereka nak mencari kedamaian. Ada pula seorang masuk melaung-laungkan perkataan-perkataan yang tak baik. Lepas tu bangga pula dengan keadaan tu. Ya. Wah, sebab anak-anak dalam itu nak hidup dalam damai, nak hidup dalam dalam keadaan bahagia. Itu yang love world tu. Nak banner tak boleh dekat luar, banner lah dalam page. Betul-betul ibu. Wow, termenung. Saya pula yang termenung. Okey, ibu, saya nak baca satu perkongsian daripada soalan kot. Ni Ernie Rohaiza. Ibu, si kakak 10 tahun dengan adik lelaki 9 tahun. Kalau bergaduh sampai baling-baling barang. Punca bergaduh masing-masing tak boleh sikit lebih kurang. Ada je bahan yang tak puas hati antara dua orang tu. Kakak tak boleh sentuh barang adik dan sebaliknya. Komen ibu. Komen ibu pertamanya kena cakap asing-asing dengan diorang. Jangan cakap masa sama. Bawa si kakak tanya apa yang dia tak puas hati. Tanya si adik apa yang dia tak puas hati. Lepas tu bercerita apa kebaikan adik dan apa kebaikan kakak. Tanya kakak apa yang dia suka mengenai adik. Dia dah cakap apa yang tak suka kan. Jadi dah cakap apa yang tak suka. Okey, mama take note, mama akan cakap pada adik. Okey, apa yang dia suka pasal adik dia. Okey. Suka tak tengok adik dia. Jangan kita kata, selalu orang kata kataan ni klise ya. Kalau kita susah, orang lain takkan tolong, adik-beradik je akan tolong. In real life that's not true. In real life it's not. Betul. Not all family have like that. Jadi jangan guna perkataan yang tu, dah klise lah. Kalau anak belasan tahun dia dah tak respect dah kata-kata tu sebenarnya. Because dia tengok tengah tu masih padang-padang, tanah je kot. Pasal berkelahi pasal tanah contohnya lah kan, atau pusaka. Jadi the children are becoming smarter in that sense. Jadi apa yang saya buat, Ernie boleh buat adalah pertama asingkan. Mungkin you nak cakap dengan kakak dulu, adik tak apa, you play with yourself, cakap dengan kakak dulu, sembang dengan kakak. Okay, ataupun masa dia orang you can also do this because you are the leader, you can also be firm, kata, okay, stop both of you, go and do something else. Berhenti buat apa yang sekarang ni, berhenti campak-campak barang sekarang, stop. Okay, kakak, kakak move to another place. Adik go to another place. Okay, kejap lagi, you settle down, beristighfar, suruh benda macam tu, you boleh buat. Sebab dia orang dah besar ni, 10 tahun, 9 tahun dah boleh. Kadang-kadang is because of personality juga. Seorang nak jadi personality ni, ada 4 jenis personality yang selalunya dicerita dalam ni. Ada sebenarnya kalau kita tengok dari sudut yang lebih detail, dia lebih daripada 4 tapi nak senang tengok. Ada yang dominance, dia panggil director personality, dia saja nak jadi ketua selalunya. Yang ini dia jenis, bukan, it's not saying good or bad, it's just that they are like that. Dia lebih ke depan, dia nak memimpin sebenarnya. Seorang lagi, lagi satu adalah influencer.
ataupun socializer. Dia suka buat kawan. Kawan senang sangat. Siapa-siapa semua kawan. Semua dia tegur. Semua. Daripada Pak Gad sampailah ke Datuk Chairman pun dia boleh kenal. Dia ni macam ni. Semua kawan dia. Dia lah yang suka bawa kawan balik. Mak dia pening. Tambah kalau mak dia bukannya jenis yang suka berkawan sangat. Dia adalah yang pendamai. Tengok dalam anak-anak you. Ada seorang, mesti ada yang pendamai. Selalu yang pendamai ni duduk tengah-tengah. Nombor 3 atau nombor 4. Selalu. Sebab kakak pertama, kakak kedua suka kelahi. Jadi selalunya lah yang nombor 4 ni dia pendamai. Selalunya. Okay. Dan apa namanya, dia si selalu, bukan mestinya. It's not general. Okay. Sebab bila anak tu dia akan nak, masa dia kecil dia akan ambil position dia. Jadi personality ni can also be something that is satu dan dah memang lahir dengan diri seseorang itu, ada juga yang is learned. Both ya. Is learned tu maksudnya dibina oleh keadaan hidup, keadaan dia. Jadi yang paling lagi satu yang tadi dah ketiga kan, yang keempat adalah thinker. Thinker ni buat benda semua detail. Pakai tudung 200 kali dia betulkan tudung dia, takut sengit. Rasa-rasanya siapa orang tu? Kalau dalam wallet dia, kita buka dia punya purse kan, yang apa nama, duit 50 kat belakang, lepas tu duit 20, lepas tu 10, lepas tu RM5, lepas tu RM1. Kepala agung tu semua kat atas. Tersusun lah. Jadi very organized. Socializer ni, personality dia kalau buat simpan toys suka-suka hati dia, pom masuk je. Director dia suruh orang je buat. Socializer ni simpan suka hati lah. Tetapi yang si thinker ni, ya Allah, yang ini you got to put dekat sini, tak boleh letak kat situ. Color mesti semua color, warna hijau kat warna hijau, warna biru kat warna biru. Yang socializer ni, what's the difference? Boleh relate lah ibu. Betul. Yang pendamai, the relator ni, korang janganlah gaduh, okay, biar I yang buat. Berkorban. Dia tak suka bising. Dia tak suka biasa. Okay, korang ni lah biar saya, bila selalunya banyak alang je lah buat. Ya, yang lain. Dia tak nak bising. Jadi I see. Okay. Personality can also be the reason. So, soalan tadi sayang, cara nak selesaikannya, bertanya seningat daripada hati ke hati. Jangan interrogate je, kata mama nak faham. Jadi mama nak faham dia dekat mana. So tell me the truth. Jangan bahasa nak, kita bercakap ni kena bahasa yang sangat ke hati lah. Apa cerita sebenarnya, aku selalu suka marah adik tu. Apa yang tak suka pasal adik. Lepas tu adik cakap lah, adik tu gini. Nak cara dia je, cara kakak tak boleh. Kakak ni asyik-asyik kena jadi hamba abdi dia. Oh, jadi tak suka ya. Okay. Ada tak masa yang adik best dengan kakak? Mula-mula kata, mana ada, semua dia orang. Betul kan? Kita ni, macam hari tu dia tolong, nampak macam Alung suka. Lepas tu bila dia dah, ada tak benda baik lagi. Tujuan dia adalah untuk ingatkan seseorang tu dia ada area of weakness dan area of strength. Good dia kan. Good area dia. Jadi area of strength dia. Jadi untuk meneredakan hati dia. Jadi macam inilah, mama akan cakap dengan adik. Dengan adik pulang, lepas tu cakap nanti kita cakap sama-sama. Korang boleh bercakap sama-sama, kurangkanlah. Nak gaduh sikit sekali-sekala tu dia orang campak barang. Campak barang ni dia akan menyebabkan orang cedera. Apa lagi? Kalau barang tiba-tiba ambil barang yang dah benda ni dah biasa, tiba ambil phone, campak phone, tengok-tengok dah WhatsApp. Apa jadi? Sebab kita tak boleh. So masuk inject nasihat dalam tu. Ya? Kalau tidak kita bersama, habislah. Kita kena tengok juga dari mana punca mereka melihat orang campak-campak barang bila gaduh. Kena tengok juga punca dia dan delete dia punca tu. Acknowledge punca tu adalah
perkara yang tak baik. Kalau kita juga yang buat, maka kita kena penalti. Kita lah punca tu. Delete lah diri sendiri. Delete perbuatan diri sendiri. Delete perbuatan. Okay. Ibu, ada seorang ni kan, dia cakap betul-betul soalan relate dengan soalan yang saya nak tanya ibu juga. Tapi saya baca soalan dia dulu lah. Okay, Muhammad Ali umur berapa kita boleh lepaskan anak-anak untuk berdikari dan bebaskan dia buat keputusan? Dan boleh tolong adik-adik dia buat keputusan. Saya nak tanya ibu, sebelum ni saya nak tanya ibu apa sebenarnya bila anak bergaduh ni kan, ada orang cakap masuk campur. Ada orang cakap biar je dia settle sendiri. So sebenarnya mungkin ada fasa umur yang kita patut masuk campur, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang kita patut masuk campur, atau ada keadaan tertentu yang kita lantak je biar anak berkeputusan. So apa pandangan ibu? Pandangan ibu ambil jalan tengah sebenarnya. Sebagai ibu bapa ni kita tengok umur anak dan sangat penting bergaduh ni kita kena faham bila jadi pergaduhan dia adalah masa syaitan. In fact pergaduhan ni boleh dimulakan oleh syaitan menyucuk lah. Kemudian dia memainkan emosi. Jadi kita kena faham, kita tak boleh biarkan saja. As a parents, kita kena pantau dan tengok. Jadi kadang-kadang kita tengok comel-comel je, biar je lah. Tapi ada masanya kita nampak that is going to be dangerous. Kita kena handle masa ketika itu. Go down and handle. Dalam masa yang sama, sangat penting adalah pembelajaran ataupun penyediaan minda dan hati pada masa lain. Contohnya masa semua tengah baik, anak-anak nak tidur, masa tu kita masuk pelajaran tu, kenapa tak elok bergaduh, gaduh ni apa jadi sebenarnya, siapa yang menyebabkan gaduh ni. Jangan tahu musuh mereka bukanlah adik mereka atau abang, musuhnya adalah syaitan. Mereka kena kenal musuh tu. Boleh buat. Jadi bagi ibu memang ambil jalan tengah lah. Jalan tengah. Ada masa biarkan je lah. Tapi kalau bila masa yang kita nampak kalau remaja, especially kalau remaja, kita tegur lagi kan dia untuk dia bermusuh ni. Jadi yang itu kena kalau adik, kalau 4 tahun, 5 tahun tu kita boleh cakap kat situ contohnya. Tapi kalau dah remaja ni kita kena bercakap asing-asing dah. Maksudnya kita tak boleh masa tu kita menegur macam anak tu masa kecil, sebab kita always remember this. Remaja ni dia orang sangat menjaga space. Dan they don't care how much you know until they know how much you care. You can take that word. Betul. Okay, dia bukan daripada Ibu Ros tetapi Ibu Ros quote daripada orang lain. Tapi orang tu ibu tak ingat siapa. Who's the first person who says this? I can't remember, but it's not my original thought. It's not my original. So you can put that anonymous lah. For teenagers, they don't care how much you know. You ada PhD ke, you ada ni, you datuk ke, lantak lah. Dia tak kisah. Until they know how much you care. Because that is how, that every time you conduct program-program remaja bermasalah, the first thing I go is about caring about them. Because when they know, tu yang ada kan, satu kali ibu pernah cerita, banyak balik cerita, satu kali pernah dijemput untuk kendalikan program yang mana sebelumnya program tu dia orang buat budak-budak bawa pisau apa semua nak melawan satu daerah yang lain. Jadi bila that job to do, sampai kan orang kata what are you going to do about the discipline? Kata okay, what's the discipline? Ada bawa guru disiplin tak? Kata tak ada. Honestly lah, ibu kan jenis honest, saya cakap dia tak ada. Kenapa nak kena bawa guru disiplin? Dia orang pun cerita, nanti kalau budak-budak ni bergaduh, siapa nak leraikan? In the first place, I know that they will not bergaduh. Oh, pandai pula ibu cakap masa tu. And I start my ni is about giving them love, giving them trust, telling them how good they are, how they can be working together. Dah masuk dah, trust tu ibu dah sediakan dah. Memang tak ada. And sampaikan urus dia tanya, kenapa korang tak bergaduh macam tahun lepas ya? Macam mana nak gaduh? Aunty Rose tu, saya diorang panggil Aunty Rose tu, dia asyik duk sebut sayang, kami pun tak tergamak nak bergaduh. Tak nak Aunty Rose tu sedih. You see or not?
Dia orang tak nak buat benda yang tak baik kerana mereka rasa sayang pada ibu. Hmm. Hmm. They don't care how much you know until they know how much you care. And I told Yes. them, boleh tak ibu aunty minta jangan gaduh-gaduh, boleh tak? Kalau you tak puas hati dengan siapa datang ke aunty. Kita damai. And dia orang memang tak. That was the history lah. Record. Tak ada pergaduhan. Wow. Yes. So sebenarnya that is something kita kena come with the mind that anak-anak kita ni memang dia orang boleh berbaik antara satu sama lain. Macam ibu tengok yang Mayen yang baru 4 tahun dengan adik dia. Sebab Yusof abang kepada Mayen. Mayen ni Ismail panggil dia Mayen. Chubby Bear. Yusof ni jaga Ismail tu, jaga Mayen tu dengan penuh kasih sayang. Yusof ni abang kepada Mayen. Dia jaga Mayen tu dengan penuh kasih sayang. Dia masa Mayen tu tengah manjat-manjat tangga, dia letak datang rumah ibu ada tangga. Rumah dia orang tak ada, jadi dia letak meja, lepas tu letak cushion kat bawah tu supaya adik dia tak boleh masuk bawah tu. Dan dia jaga kat situ. Bila nampak adik dia naik kat situ, dia panggil adik dia, tarik adik dia main ke tempat lain. Dengan tanpa marah. Masya Allah. That's why dia learn. Tapi dari mana dia dapat benda ni? Cara ibu dia. Ibu dia especially pada ketika itu. Sebab ibu dia yang banyak. Dan kakak sulung Azahra. Azahra tu kalau pakai tudung, rupa Adeline. Nanti ibu hantar gambar. Ibu ni. Okay. Kata, Azahra ni muka macam Adil Rajiah lah kalau pakai tudung. Kalau pakai tudung. Maksudnya cantik lah, Cantik itu grandfather dia punya buah hati tu, cucu sulung tu. Grasshopper. Bukan. Setiap seorang tu ada dia punya special. Setiap cucu ada 10 orang cucu sebenarnya. Cucu tu ada special. Nama Azahra knows that she is the eldest. She knows need to set example. Tanpa kita. Itu yang sepatutnya lah kan ibu. The eldest. Tahu tak Adlin? Kalau misalnya dia tengah buat benda. Adik dia nak pergi toilet. Kita ni tak boleh tolong bawa adik dia. Ni it's okay, Nami. I can do it. Masya Allah. Lumba-lumba untuk buatkan benda. No, ibu cerita ni bukan nak bangga-bangga, but I think what I'm trying to tell here is that it can be done. Dan juga, maksudnya kita latih anak tu, kita latih hati kita, kita latih hati kita bersangka baik dengan anak-anak. That's why dalam I love you formula ibu tu, O tu is optimistic. Love dalam O kan, O tu optimistic. Bersangka baik dengan anak. Bersangka baik. Anak-anak kita ni dia orang tak ada nak cemburu satu sama lain apa semua. Bila nampak perkara cemburu, macam dia asyik nak ambil abang, jangan letak perkataan cemburu je kat situ. It is just jangan labelkan dia. Just dia kata okay, ini apa namanya, just cakap okay, adik punya barang, jangan ambil barang adik, kakak dah ada barang sendiri, main elok-elok, kalau tak pun share elok-elok, kalau nak juga minta elok-elok dengan adik. So jangan kata ni cemburu, dah bagi barang dengan adik, cemburu, barang sini ada. So mana dia belajar tu? Pedas kan, parenting pun pedas. Pedas. Ini Ibu Ros yang pedas ni, bukan parenting pedas. Ibu Ros pedas. Kadang-kadang kita tak sedar kan, ibu bersendiri tengok apa ibu buat. Sebab itu ibu kata kita banyak buat silap dalam kita parenting. Sebab kita sendiri pun membawa baggage kita banyak. Jadi bila kita silap, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita baca zikir Nabi Yunus tu, kita bacalah. Kita akan buat silap. Tak ada parents yang tak buat silap langsung. Exactly. Jangan kita ingat. Dan kalau kita pula adalah anak, kita perlu memaafkan ibu bapa kita. Sebab kalau kita tak maafkan, kita bawa dalam parenting kita. Dia masalah dia. Betul. Yes. Okay. Wah, ibu tiba-tiba dah 1 jam ibu.
Ada soalan panjang ni. Ya, Ni, okay. Kejap, maksud ibu yang mana? Saya macam dah set satu soalan ni. Tak apa, kesian. Mungkin, Tanya dia soalan, tak habis tawak lah. Dia tanya umur berapa. Umur dia macam ni. Okay. Kita sebenarnya anak ni, kita tak boleh bagi dia terus, by this age terus bagi. No. Maksudnya kita by this age, kita dah terus bagi dia buat keputusan sendiri. Keputusan. Tak. Responsibility tu sikit kita test and measure. Berperingkat. Tengok dia dah boleh buat tak benda ni. Kalau dia dah boleh buat, okey, bagus. Maksudnya dia dah boleh bawa adik-adik dia macam ni. Ibarat dia macam ni lah anak kita. By usia dia 17 tahun dia dah boleh bawa kereta dan dia boleh bawa adik dia bawa naik kereta. Sebab dia tak lesen kereta lagi. Betul. Jadi kita kena ajar pelan-pelan. Contoh, kita nak tinggalkan anak usia 17 tahun dengan adik dia atau baby yang kita tiba-tiba dah dapat baby pula, dah anak sudung 17 tahun tiba-tiba dapat baby. Tak apa, dia dah 17 tahun, kita tinggalkan baby tu dengan dia. Kita tak pernah train pun dia dengan pasal baby tu. Dia jadi tak betul, baby tu lagi menjadi mangsa. That's why how to ni semua kita tengok, kena kita bagi bit by bit, because there is no just age. Sometimes orang yang umur 30 tahun pun kita tak boleh bagi dia untuk lead adik-adik dia kalau dia tidak pernah menunjukkan kebolehan untuk lead. Exactly. Betul. Not the age. Betul. It's the maturity. Betul. Okay, setuju ibu. Okay, ni soalan tadi. Ibu patut ke, ni isu minta maaf ni. Patut ke kita minta si abang terus minta maaf dekat si adik bila abang buat adik? Kalau kita memang tak atau kita memang tak patut force them to apologize. Biasalah ni ibu, kalau bergaduh kan, mak terus masuk campur, siapa yang buat? Kalau yang ni cakap abang yang buat, terus minta maaf dekat adik, minta maaf dekat abang. So macam mana minta maaf ni, bila dia sepatutnya berlaku? Dia sebenarnya minta maaf ni eloklah untuk ajar anak kita minta maaf. That is one thing very important. And boleh juga kita nak force, tapi dia genuine-nya, ikhlasnya dia tak akan minta maaf. Dia macam bias pula ibu, macam. Jadi kita sebenarnya kena sabar. Perkataan sabar ni kerana banyak kali kena sebut dalam mendidik anak-anak ni. Certain time memang kita jelas nampak dalam, even dah macam mana jelas pun kita kena tanya juga apa ni sebenarnya. Contoh kadang-kadang kita nampak dari mata kita tu macam dia memang nak menyakitkan adik dia. Contohnya dia bawa benda, tiba-tiba kita dengar gedegang kena kepada adik, seolah-olah nampak apa yang kita faham dan kita dengar dia pukul adik dia, tetapi sebenarnya dia pegang benda, adik dia pula meluru kat dia. Happen, right? Jadi that is why kita nak kena bertanya juga macam mana pun, dan kita kata okey, nampak di sini ada kesilapan adik, ada kesilapan abang. Siapa nak minta pada each other dulu. Berceritalah minta maaf ni benda yang bagus. Bila kita minta maaf ni, hati kita jadi suci. Bila hati kita suci, belajar jadi senang, nak masuk syurga senang. Buatlah apa-apa yang marketing yang you nak buat pasal tu. Marketing lah tu. Anak ibu yang mana, anak mama yang mana nak minta maaf dulu? Wow. That's a powerful question. Because it will come from them. Abang minta maaf, adik tapi sebenarnya adik minta maaf. Jadi tak ada masalah daripada ibu. Tak ada paksa-paksa. Yes, that is something yang bila dia datang, that's why parenting is not easy. It is not easy. Kalau nak banding, nak bawa kapal terbang tu susah, nak dapat lesen bawa kapal terbang tu susah, nak dapat lesen parenting sebenarnya sangat susah. Lagi susah. Lalu orang parent aja anak dia macam tu kan. Sebab betul. Apa? You dah jadi marketer, you pernah dah jadi negotiator, you kena pandai pendamai, you kena pandai marketing kan macam tu. You nak kena marketing untuk mereka bermaafan. Apa kebaikan bermaafan tu, you nak kena cerita pada mereka pada masa yang itu lagi, dan before this pun you memang dah bercakap dah pasal bermaafan. Yes.
Ingat tak mama cakap dulu? Ingat tak mama cerita kalau kita bermaafan ni, siapa yang mendahulunya, bagaimana Allah kasih sangat dengan dia dan Allah bagi ada pahala Allah bagi dah sedia. You akan dapati mereka berebut-rebut nak minta maaf dulu. Lepas tu rebut-rebut sampai boleh jadi kelahi pula kalau budak kecil. Gaduh sebab berebut nak minta maaf. Lepas tu dua-dua akan dapat di sisi Allah SWT. Allah nampak. Jadi itu skrip dia. Dia tanya pasal skrip, bagilah skrip ni. Wow, betul. Okay, Ibu, last question lah daripada viewer. Okay, ini yang panjang tadi tu. Okay, Marisma Maisara. Ibu, anak saya kakak 9 tahun, adik lelaki 2 tahun 6 bulan. Adik selalu bergurau kasar dan kacau kakak setiap masa. Sampaikan kakak stres terutama bila belajar. Saya dah marah dan nasihat adik tapi macam tak faham. Bila marah kakak sebab balas balik apa yang adik buat, dia akan rasa saya lebihkan si adik pula. Saya dah cuba slow talk dengan kakak biar mengalah dengan si adik. Tapi kadang-kadang dia akan rasa saya lebih sayangkan adik. Betul ke Ibu? Kita nak suruh kakak mengalah dengan si adik. Macam mana nak handle situasi ni? Dia sangat berbeza. Satu adalah 9 tahun. Dan yang kedua jauh ni nak 9 tahun dengan 2 tahun. 9 tahun ni dia adalah budak perempuan, dia dah preteens, dia dah ada perasaan malu. Dia dah ada perasaan. Memang preteens ni adalah masa usia yang mana dia rasa orang semua tak sayang dia. Tengok muka Kak ni dia tak cantik, kulit dia tak putih, kawan putih lagi. Dia dah mula dah umur 9 tahun ni. Dia conscious. Anak 2 tahun adalah masa fasa individuating. Sebut fasa individuating. Fasa dia mengindividukan diri dia, maksudnya dia nak cara dia je. Dia tak sedar kehadiran orang lain. Dia dalam NLP, dia cuma ada the matrix of self, dia tengah develop matrix of self, dia tengah develop apa, dia rasa apa yang dia rasa, dia tak pun ada perasaan, dia tak sedar pun orang, kalau orang nangis pun bagi dia, dia tak faham sangat. Jadi di situ ada dua. Jadi kalau you bernasihat anak 2 tahun ni sebenarnya taklah bijak sebenarnya. Anak 2 tahun ni bukan boleh dinasihat. Dia di attract attention ke lain. So bila kakak belajar, bawalah adik tu untuk buat benda lain. Tu kalau sebab kakak tu dengan kakak kena explain adik tu pada usia ni tak masuk lagi akal dia belum bijak. Masa kakak usia macam ni pun macam tu juga. Kita ni manusia melalui fasa-fasa mencerdikkan diri. Jadi mama ni boleh faham kakak daripada adik sebab mama ada umur macam ni. Mama dah jadi mama. Dia akan nampak benda tu. Cuba tengok kat luar, tengok tu. Budak kecil yang usia 2 tahun ni, kadang dia nangis, dia nak cara dia. Sebab apa? Dia tak faham lagi kat luar tu macam mana. Orang dia tak sedar pun perasaan. Dia tak sedar kakak sebenarnya. Kakak sakit ke kakak. Dia sibuk nak diri dia je. Itu adalah fasa perkembangan anak. Umur 9 tahun dah boleh ajar benda macam ni. Jadi apa berlaku, dia pun faham psikologi, dia pun akan faham. Jadi dia tengok kawan dia marah adik, adik you tu belum human lagi, belum faham lagi. Mana you tahu? My mother cakap. Kalau tak payah belajar dengan my mother. Boleh macam tu. Jadi itu memberikan pada mereka peluang untuk mereka memahami. So jangan suruh adik kakak mengalah. Kakak pun mengalah ni bukan senang. It's a sacrifice. For no reason you want to sacrifice. Bukan dia yang salah pula tu. Yes. Nak kena mengalah. Tetapi bila dia faham the bigger picture, the bigger meaning, dia akan rasa tak apa kata. You akan dengar perkataan, it's okay mama, adik tak faham lagi. You akan dengar perkataan tu. Mama, usia adik tak faham. Tambah bila kita tengah marah adik. Mama sabar, mama, adik tak faham lagi. Wow, dia pula yang tenangkan kita. Dia akan cakap, mama sabar mama, adik tu tak faham lagi. Sebab kita dah cakap kat dia, kita pun ada masa yang kita tak akan faham. Then what you do, stop, tarik nafas. Thank you kakak, remind mama. Yeah. Jadi puji dia. And then bila masa you boleh masa dengan dia, you are special just for this age. You are with me. I can ni. Tapi Mama tak boleh cakap dengan adik macam Mama cakap dengan kakak. So you are always special to me. Adik is always special.
And both of you, mama boleh sayang sama-sama banyak. Sebab mama ada banyak love. Lagi Allah bagi lagi satu adik, lagi tambah love. Setiap adik, setiap anak tu ada love yang dihaskan untuk mama bagi. Dan bukan dia sahaja dengan adik-beradik. Mama boleh love orang lain kat luar juga. You need to tell this. Barulah dia tak kisah kalau you bagi perhatian pada anak orang lain. Contohnya budak miskin kau datang ke you layan lebih, barulah dia tak ada marah sebab kita datang dengan satu perasaan. This is when we become human. Sebelum ni kita roh kan. Roh ni kita boleh terbang ke mana kita nak. There is no limit in that. The moment kita masuk dalam badan kita ada limitation. Contoh raja hanya tinggi macam tu. Ibu lagi lah rendah macam ni. Nampak tak? Dan kita ada limitation inside in what we can do. So kita that is where the seed of scarcity, rasa tak cukup, rasa tak boleh capai, rasa all this rasa ketidakcukupan ini yang menyebabkan the source of cemburu. Sedangkan kita ni abundance, we are not trapped in our body. We are just using our body as a vehicle dalam dunia material ini. Dalam dunia. Exactly. Tetapi contohnya ibu rindu pada Rajiah. Ibu doa dengan Allah, ibu kata, tengok, ibu rasa, ibu fikir pasal Rajiah. Rajiah akan terfikir pasal ibu. Sebab we can travel keluar daripada, because the energy kita punya mind ni boleh send, apatagi the heart. Ini kajian sains lah, kalau kita rajin baca-baca kajian sains ni, bagaimana hati ini dia punya vibration dia boleh mengubah molecular structure, maksudnya energy di sekeliling. That's why kita duduk dengan orang baik, kita rasa baik. Kita duduk dengan orang nak buat jahat, kita rasa tak selesa kalau kita ni bukan jenis orang yang suka buat jahat. That is why kalau you tengok orang yang suka ask you for friends tu, dia ni macam mana? Kalau benda mulut celupa apa semua tu, you kena tengok diri you balik. Dalam friends, dalam Facebook, you tengok balik. Ataupun I don't want this, I don't, tak apalah, kita tak nak dia. Tengok tiba-tiba dia keluar, 2-3 kali asyik keluar perkataan. Kita just unfollow. Kita tak perlu unfriend, tapi unfollow. Because kita tak nak energy tu dalam hidup kita. This is what we call jaga circle kita. Exactly. Jaga circle kita. Tapi bukan memiliki mereka. Kita berdoa untuk mereka, tapi kita tak nak energi mereka masuk dalam kita punya ruang. Wow. Ya, Ibu. So saya dapat kunci dia dekat sini, banyakkan berkongsi instead of nak mendidik atau nak membagi nasihat tau. Kita ni banyak sangat membebel, nak apa, nak acah-acah pandai. Tapi bila kita berkongsi rasa ni, macam Ibu cakap tadi kan, bila kita berinteraksi, berkongsi, anak akan lebih senang connected dan lebih senang faham sebenarnya. Masya Allah, saya pun banyak belajar hari ni. Ibu, sebenarnya masa dah time. Masa dah time. Dan apa ni, sebenarnya macam Ibu share tadi kan, ada banyak type energy type anak ni, dia jenis yang macam mana kan, dia suka yang macam mana, love language dia pun berbeza. Jadi sebenarnya ada banyak lagi ilmu yang kita perlu tahu untuk kita kenal anak ni. Sebab bila kita kenal anak lah, kita lebih senang untuk handle anak tu. Bahasa yang kita nak gunakan macam mana, approach yang kita nak gunakan macam mana kan. Dan sebenarnya anda semua yang sedang menonton ni boleh gali lagi ilmu ni, segala-gala yang Ibu cakap tadi, jenis anak lah, multiple intelligence lah, love language lah, dalam audio class parenting bijak pro by Ibu Ros. Yang itu dia sekarang ni tengah kita bagi diskaun lagi. Ada diskaun. Ramadan dengan sempena Ramadan dan Ramadan, Masya Allah. Raya. Dipanggil promotion rahmat ke, tak silap. Masya Allah. Saya dah tengok dah Ibu. Saya baru tengok lah tadi sebenarnya.
Which is sangat banyaklah ibu akan kongsikan dalam tu macam mana nak lebih kenal anak. Itu kunci paling utama. Sebab saya rasa dalam saya punya parenting journey sendiri pun, lebih dalam saya kenal anak tu, lebih mudah saya nak handle anak tu, dan stress level untuk handle anak pun tak ada stress sangat lah. Kadang-kadang kita stress ni bila kita tak tahu, kita tak kenal, kita tak tahu macam mana nak buat. Yes. Tapi bila dah lebih kenal anak ni, kita lebih tenang, kita lebih macam tu je kita boleh tackle dia. Betul. Dan nak kenal anak ni pun, nak handle anak ni pun kena tahu mengikut umur kan ibu. Dan dalam parenting bijak pro ni pun ibu ada bahagikan, betul tak? Bahagikan. Ada 0 hingga 6 tahun, untuk anak 7 hingga 13 tahun, dan untuk anak remaja 14 hingga 17 tahun. All in one. Betul. So kalau anda dapatkan parenting bijak pro ni, ada diskaun lagi pula. Tim saya dah share dah link dia dekat situ. So insyaAllah anda akan dapat segala-galanya yang anda perlukan dekat dalam tu. Harga asal dia RM257 ibu. Ya. Tapi sempena Ramadan ni ibu bagi RM80 sahaja. Masya Allah. Banyak pula tu dalam tu kan? Ya, ada 8 modul semua sekali dan 8 modul. Apa yang selalu yang ramai yang dah mendapatkan ni, dia orang pasang masa mereka sambil masak, sambil sediakan air. Sebagai audio saja kan ibu? Audio. Sambil menyusukan anak. Bayangkan tengah menyusukan anak, kita dapat ilmu, benda tu mengalir pada susu kepada anak itu. Positive energy. Dan alhamdulillah ni feedback lah yang ibu dapat, yang kata seronok pasang tu dengan suara ibu. Macam suara ibu ni healing bagi mereka. Tak tahulah, mungkinlah itu adalah kelebihan yang Allah bagi. Betul. Sebab suara ibu ni macam mak-mak yang sangat memujuk. Selalu kena marah je dengan mak kan. Okay, so insyaAllah boleh dapatkan audio class Parenting Bijak Pro by Ibu Ros ni dengan harga yang istimewa hari ni. Boleh klik link dekat dekat komen tu, dan boleh follow Ibu Ros juga. Ini ibu adalah idola terawal saya, antara idola terawal saya dalam parenting ni sebenarnya. Ibu nampak Rajia buat buku crayon apa? 3 kertas, 3 krayon. Yes, I love that. Tu terus hubungi. Kat mana ibu hubungi? Kat Facebook. Rupanya Rajia memang follow ibu. Seronok sangat. Okay ibu, insyaAllah kita boleh buat live banyak-banyak lagi lepas ni. Boleh ibu? Boleh, kita buat banyak-banyak lagi. Kita kena berganding bahu sebab ibu orang tua, Rajia orang muda. Jadi orang tua bila dia berganding, kata Jack Ma, bila usia dah umur macam ibu ni, kena berganding dengan orang yang usia macam Rajia. Barulah kita melengkapi satu sama lain, dan from smart kita jadi wise. Yes, betul. It's about wisdom, ya. It's wisdom. Yes, because it doesn't apply. That's why ibu orang kata, ibu bagi tips, ibu bagi skrip. Boleh ibu bagi. Tetapi setiap anak tu unik. Jadi you tak boleh apply satu rules pada semua anak. Betul, setuju. Dia berbeza. Jadi that's why ibu tanya umur berapa. Kalau boleh more information dan more detail ibu boleh bagi. Lemah lagi ibu boleh bantu. Umur 9 tahun anak perempuan, memang ibu tahu dah macam mana perangai. Umur 9 tahun anak lelaki, dia tak sedar pun ada lelaki atau perempuan. Wow. Itulah dia kepakaran Ibu Ros. Tapi dia tidak ada perasaan. Namun ada sekarang ni dia tendensi disebabkan oleh cabaran gadget dan sebagainya, maka perkara-perkara yang tak baik yang berlaku pada mereka dari segi pornografi. Ini pun nanti kita kena buat topik pornografi ni. Bestnya, insyaAllah. Okay Ibu, terima kasih banyak-banyak for your time, for your knowledge. Banyak yang Ibu share hari ni. Dia kata, betul suara ibu rasa tenang je nak jengah hari-hari. Follow lah Ibu. Ibu pun selalu buat live kan Ibu? Ya, ibu selalu buat. Tapi best buat dengan Rajia.
Best sangat. Okay, thank you. InsyaAllah ada rezeki nanti kita buat lagi. Kena buat lagi lah Ibu lepas ni Nanti kita set tarikh lain untuk kita buat topik-topik yang lain. Nak tanya dengan audiens ni okey tak? Kau dia orang boring dah dengan Ibu? Tak mungkin lah boring. Daripada tadi mata banyak je tu. Okay Ibu. Thank you so much Ibu. Selamat berbuka. Selamat menyambut Ramadan. I love you so much. I love you too. One day kita jumpa ya. Masa jumpa kalau dah habis dah COVID boleh peluk. Kalau tak Ya, I miss your hug. Okay Ibu. Selamat, terima kasih, selamat berbuka. Selamat berbuka puasa kepada semua juga yang sedang menonton ni. Kita jumpa lagi dalam episod Parenting Pedas akan datang. Terima kasih so much. Assalamualaikum. Ibu minta maaf sangat-sangat. Banyak pula pedas-pedas Ibu bagi hari ni. Sorry. Kena pedas Ibu, kena pedas. Baru orang ingat, baru orang buat. Kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.